Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercakap, berbincang dan bermuzakarah dan berkongsi ilmu pengetahuan. Semoga hidup kita sentiasa berpanjangan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebutkan perkara yang berhubung dengan akidah kita. Baik. Kita jadikan satu pertanyaan. Pertanyaan yang berbentuk akidah. Pertanyaannya ialah, siapakah yang menjadikan kita? Kenapakah kita dijadikan? Apakah hikmat rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di muka bumi? Bagaimanakah permulaan kita dan kesudahan kita di dunia ini? Setelah mereka keluar daripada dunia ini, ke manakah mereka akan pergi? Yang last kalinya, setelah kita tidak ada lagi di dunia ini, maknanya kita mati, adakah kita akan dihidupkan kembali? Ini dia soalan-soalan yang perlu kita lahir daripada hati kita jawapan. Nak tak nak, jawab tak jawab, mesti kita jadi hantu kepada diri kita. Ini soalan-soalan ni mesti dijawab. Jawab. Jawab mestilah dengan tepat dan betul. Baik. Siapakah yang menjadikan diri kita? Soalan yang pertama, siapakah yang menjadikan diri kita? Dan yang kedua, kenapakah kita dijadikan? Apakah hikmat rahsia Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di muka bumi? Kalau mudah kita kata, bapa Allah Ta'ala tak jadi aku lagi. Baik. Bagaimana kesudahan kita di dunia? Kesudahan kita daripada permulaannya dan akhirnya, ke mana kesudahannya? Baik. Setelah kita keluar daripada dunia ini, ke manakah akan pergi? Dan setelah kita mati, adakah hidup kembali? Ini dia.
benda ni nak tak nak mesti kita jadikan jawapan. Jawapannya kalau beri jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita jawab, beri jawab naik A. Naik A kita nak jawab. Naik A. Jawab beri 2 A tak apa dah. Jangan. Kita nak jawab naik A. Naik A. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita buat soalan-soalan ni bukanlah berbentuk jawapan yang memberi pengetahuan kepada kita, bukan. Yang berbunga daripada soalannya ialah jawapan berbentuk akidah. Nak jawab dengan cara akidah. Kalau kita tanya, mana tahu aku? Siapa yang menjadikan? Mana tahu aku? Aku dah tahu. Ini bukan jadikan akidah. Kita nak jadikan akidah. Baik. Siapakah yang menjadikan? Yang menjadikan kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita? Kenapa Allah Ta'ala jadikan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita ialah dengan tujuan, ialah untuk kita menjadi hamba kepadanya. Dan apakah rahsia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di muka bumi? Ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan bagaimana permulaan dan kesudahan mereka hidup kita di muka bumi? Permulaannya datang daripada Adam alaihissalam, dan daripada itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita daripada rahim ibunya, ibu kita. Daripada itulah terus menurus sampailah kepada kita. Permulaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bermula daripada dalam perut ibu kita. Dan kesudahannya mereka ialah mati. Semuanya mati. Kita, mereka, dia orang, semuanya mati belaka. Dan seterusnya, apabila kita mati, jawabnya di hari akhirat kita akan hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ringkasnya, dalam akidah Islam, kita beritahu, dalam pengajian akidah kita perlu kepercayaan. Kita perlu kepada keyakinan. Sebab itu kita digalakkan belajar. Belajar sambil membaca. Bukan digalakkan membaca, tetapi tidak digalakkan belajar. Jangan. Kita baca dan belajar. Belajar dengan guru lah. Itu dia. Kita ngaji dan kita membaca. Jangan kita membaca tetapi tidak ada guru. Ini bab akidah. Kita bukan tak pernah cuba. Saya yakin 1%. Yakin. Apa benda yakin? Saya yakin. Apa benda yang kita yakin? Dah tahu. Ini benda-benda yang kita tak nak dengar ni. Dia dengar yakin. Dia percaya yakin. Percaya yakin. Kita tanya, apa benda yang dia yakin? Apa benda yang dia mengetahui? Saya pun tak tahu juga. Ini benda yang amat mengelirukan
oleh kita semua, benda apa yang dia yakin, benda apa yang dia mengetahui, tiba-tiba kita saat dia tak tahu pun. Tak tahu pun. Jadi mujurlah. Kalau dia beritahu tak tahu, tak tahu. Saya pun tak tahu dia. Macam mana? Bukan keyakinan. Kalau macam tu keadaannya, yakin tak tahulah. Bukan yakin tahu, yakin tak tahu. Jangan cuba nak mengelirukan diri kita sendiri dengan apa yang ada kaitan dengan akidah. Jadi kita betulkan akidah, kita yakinkan dengan akidah, iaitulah dengan belajar. Belajar dengan ada guru. Jangan kita baca buku. Jangan kalau baca buku pun dia ada kena ada kitab yang dia belajar dengan guru yang sebenar-benarnya. Baik. Dalam akidah Islam, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dunia ini, dan seterusnya tidak kenal siapa yang menjadikan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan alam ini, dia tak kenal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dirinya sendiri pun juga tak kenal. Tak kenal. Ya dah, di mana silap kita tak tahulah. Di mana tempat silapnya. Silap dia tak pergi ngaji ke, silap dia tak ada orang ngajar ke, tak tahulah. Tetapi perlulah kita perbetulkan. Perlu betulkan. Sebelum mati, kita perbetulkan. Mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam dunia ini, dan tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dirinya sendiri, adalah orang ini hidup tidak bertauhid dan tidak berakidah. Ini dia jawapan dia. Tidak ada tauhid dan tidak berakidah. Jadi hidupnya hidup sajalah. Hidup sajalah. Tak tahulah macam mana. Semayanya macam mana. Kalau kita rasa takut. Kita takut ni. Kalau hidup macam ni, takut. Hidup tidak berakidah, hidup tidak ada tauhid. Kita takut. Takut. Amalannya bagi kita lah tidak sah. Dan mereka itu adalah hidup di dalam kekufuran yang hanya untuk makan dan minum saja. Untuk makan, untuk minum. Tentang haram, tentang halal, tentang dosa, tentang pada, tak tahu. Tak tahu dah. Mujur dah boleh makan, mujur dah boleh minum. Kalau tak boleh makan, tak boleh minum, kalau minum, jeruk tubik air. Kalau makan, muntah tubik nasi. Umpamanya. Apa jadi? Susah deh. Jawab adanya, untuk manusia yang seumpama ini, hanyalah untuk hidup, makan dan minum saja. Sebagaimana haiwan, sebagaimana binatang lah. Kalau kita pegang manusia, kita pegang binatang, kita tengok mana baik binatang dengan orang ni. Mana baik binatang, haiwan. Kita takkanlah kambing. Kita pegang orang kafir ni. Mana baik. Kambing pun gemuk modek, orang kafir pun gemuk modek. Mana baik? Kita jawablah. Kita jawab. Saya tak perlu jawab. Kita jawablah. Mana baik? Baik. Tempat duduk mereka di dalam neraka. Kalau kambing, saya buat contoh tadi,
Kita jawablah dalam neraka ke dalam surga ke. Kalau kita kambing gemuk, kita sembelih, kita makan, okey, baik. Tak ada benda. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dalam surah Muhammad ayat 12. Orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia serta makan minum sebagaimana binatang-binatang ternakan. Makan, minum, sedangkan neraka tempat kembali, tempat tinggal mereka, kediaman mereka selama-lamanya. Kita na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala, kita tengok diri kita molek. Tengok dengan mata hati, jangan tengok mata kepala. Tengok dengan mata hati. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayat kepada kita. Allah Taala beri taufik kepada kita, mampu beribadat, mampu sembahyang. Kita Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kita, biar kita boleh beza rezeki yang haram ke rezeki yang halal. Kita tengok molek, supaya kita menjadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah, ya sebenarnya langkah yang terakhir nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, biar kita kenal diri kita ni Allah Subhanahu wa taala yang menjadi, dan segala-gala nikmat yang kita dapat pun datang daripada Allah yang memberikan kepada kita. Jadi kalau kita banding dengan ayat yang saya baca tadi, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna maaf, sekali lagi saya baca, walladzina kafaru yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Kalau kita tengok pada ayat ini, ialah bandingan orang kafir dengan binatang-binatang ternakan adalah lebih baik daripada binatang ternakan. Sebab binatang ternakan ia tak masuk neraka. Kalau mampu pun mampu saja je. Tepuh lori umpamanya mampu saja je. Kata masuk neraka, dah rugilah. Tak ada sembelih. Kalau katakan kita mati dengan sebab sembelih, mahal daging, mahal berapa kilo daging kambing. Bayangkanlah, bagi mereka yang makan daging kambing, ada pula yang tak boleh makan daging kambing, tak berahilah, macam-macam lah. Baik. Jadi begitulah contohnya, begitulah perbandingannya orang-orang yang tidak ada akidah. Jadi tanamkanlah akidah. Jadi tanamkanlah akidah kita dalam hati kita supaya ada pegangan yang betul. Jangan pegang yang tak pakai gawar. Banyak akidah ni sobat sekalian. Akidah ini pegangan Qadariyah pun ada, Jabariyah pun ada, pegangan Mu'tazilah pun ada, Mujassimah pun ada, dan berbagai-bagai lagi. Semuanya adalah sesat wabarak belaka. Sesat belaka. Boleh saya sifatkannya berat-berat belaka lah. Yang betulnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni ialah hak yang betul sungguhnya. Ni kita belajar. Memang kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah ni tak habis-habis. Tinggi lagi, ada tinggi, ada lagi, tinggi, ada lagi. Tak apa-apa, tapi biarlah kita boleh hak fardu ain, yang boleh kita sahkan kepada pegangan kita, cukuplah. Lepas tu lebih-lebih lagi tu kalau kita mampu, kita belajarlah
Al-ilmu kalma'i, ilmu tu sapu seumpama air. Kalau lebih lagi comel. Baik. Akidah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia adalah untuk menanamkan semangat keimanan dalam hati mereka. Akidah mempunyai peranan yang penting. Dalam semua hidup. Boleh dikatakan semua sudut kebaikan hendaklah kita hidupkan akidah. Akidah ni sebagaimana sentuhan hati lah. Nak buat benda tak baik, akidah larang. Jangan. Tuhan tahu. Jangan. Ini syirik. Tak boleh ni. Allah Ta'ala larang. Nabi larang ni. Jangan buat benda ni. Seolah-olahnya larangan itu ada sentiasa dalam diri kita bila kita hidupkan semangat akidah. Ada, bukan lemah, tidak. Semangat. Akidah mempunyai peranan yang penting dalam hidup seseorang mukmin, dan kehidupan seseorang mukmin itu ialah untuk menanamkan semangat keimanan dalam hati mereka selamanya. Semangat keimanan, sebagaimana kita tanam sekuntum bunga lah, sentiasa segar. Tidak ada rasa nak mampu. Segar semua, sihat semua, semangat semua. Sebab tu iman yang betul ni, iman yang membukakan hati, semangat kebajikan. Semangat kebajikan. Yang sebenarnya menanamkan semangat kebajikan. Seseorang manusia hidup dalam dunia ini yang tidak menanam rasa keimanan adalah mereka yang telah terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Terpedaya. Amat takut. Takut berlaku. Sama ada seorang tu kaya ataupun seorang miskin, dengan sebab terpedaya, amat kita rasa takuti. Lebih-lebih lagi, jahil langsung. Teruk sangat. Ini kita kata ni ialah orang yang sudah ada keimanan. Semangat keimanan itu ialah segar dalam diri kita, bersama-sama dengan kita sepanjang masa ada bersama-sama. Jangan kita khianatkan iman kita yang kuat ini dengan ada tipu daya daripada mana-mana syaitan. Jangan. Sama ada dengan apa-apa sajalah yang boleh meruntuhkan semangat keimanan. Jangan. Kita mesti segarkan. Segar dengan berzikirnya, dengan baca Qurannya, dengan bersolatnya, dengan berbagai-bagai lagi lah, dengan semangat yang ada di dalam ajaran Islam yang boleh membawakan ke arah semangat yang segar. Itulah semangat keimanan. Oleh itu, mereka yang hidup dalam dunia ini tanpa semangat keimanan akan terus terpesong dengan sebab hilang, lemah hatu, lemah ni, lemah di situ, lemah di sini, menyebabkan dia akan terpedaya. Terpedaya itulah yang membawa jauh daripada jalan yang sebenar. Jadi setakat itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi sebagai sambungan kita. Mudah-mudahan
apa yang kita dapati, kita kongsi bersama, insyaAllah. Jumpa lagi, okay? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.